Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera Cik ucapkan kepada semua murid kelas 6 Intelijen. Bertemu kita untuk PDPR hari ini masih lagi dalam topik yang sama, iaitu kebolehjadian. Kebolehjadian ada berapa? Ada 5. Okay, mustahil, pasti, sama kemungkinan, besar kemungkinan, kecil kemungkinan. Itu benda yang kita dah ulang nak memuntah dah. Okay, hari ini kita nak buat latihan berdasarkan soalan-soalan lepas. Awak tengok betul-betul supaya nanti bila ada soalan kita boleh buat. Okey, jom tengok soalan yang pertama. Dekat awak punya modul ada juga. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Okey, tengok antara peristiwa pada jadual 5A, jadual bawah ni lah. Okey, yang manakah pasti akan berlaku? Dia dah bagi tahu, dia suruh awak tolong cari kejap yang mana peristiwa yang pasti akan jadi. Maksud dia confirm berlaku benda tu. Okey, pasti ni maksud dia confirm jadi, pasti berlaku, pasti jadi. Okey, jom. Yang pasti jadi kan, yang pasti memang ada lah benda tu. Okey, jom kita tengok. Dia suruh awak buat apa? Dia suruh kita tick aja. Tick tu maksud dia gariskan. Okey, tahun 2020 ada 366 hari. Betul ke tak? Dalam setahun ada berapa hari? Okey, kalau awak tak tahu, tak apalah, kita baca dulu yang bawah. Okey, nombor genap boleh dibahagi dengan 5 tanpa baki. Betul ke? Nombor genap, contoh kita ambil sekejap Nombor genap yang kita boleh ambil adalah, cikgu beri contoh kat sini, nombor 4. 4, taklah, kita ambil nombor besar sikit lah kan. Kita ambil nombor genap yang ada adalah 8. Okay, 8 kita bahagikan dengan 5. Kita nak tengok ada baki ke tak. 1 darab 5, 5. Tolak 8 tolak 5, kita dapat 3. 3 baki. Maksud dia, nombor genap boleh dibahagi dengan 5 tanpa baki. Betul ke tak ni? Salah. Ini salah. Jadi, ini adalah tipu. Jadi, dia bukan pasti. Dia tak akan berlaku. Okay? Yang pasti ni maksudnya yang confirm jadi. Okay. Nombor 2 ni dah salah dah. Cikgu pangkah dekat tepi ni. Nombor 2 ni dah salah dah. Nombor atas tu kita tak pasti lagi. Okay. Jom kita tengok yang ketiga. Burung penguin ada di pantai Malaysia. Awak pernah nampak tak? Awak pergi Terengganu ke? Awak pergi pantai dekat Kelebang ke? Dekat mana-mana ke? Nampak tak ada burung penguin? Tak ada kan? Mustahil. Memang tak akan ada. Ini peristiwa yang pasti berlaku, tahu tak? Maksud dia tak tipu kita. Okay? Jadi burung penguin ada ke tak? Burung penguin tak ada. Kita pangkah lagi. Yang nombor 3 ni pun salah. Okay, jom kita tengok. Terdapat 8 hari dalam seminggu. Okay, ada berapa hari dalam seminggu kelas? Kita tulis Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hari. Dia cakap 8. Betul ke tak? Salah juga. Potong. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah yang atas, yang tinggal kita tick. Awak tick je dekat atas ni. Faham? Tapi awak fikir balik. Cikgu, dalam setahun bukan ada 365 hari ke? Sebab apa tahun 2020 ada 366 hari? Nampak tak? Dia tanya lagi. Nyatakan alasan awak. Dia suruh awak bagi alasan. Sebab apa? Sebab tahun... Awak fikir sebab apa alasan dia hanya satu je. Sebab tahun 2020 kena tulis tau. Tahun 2020. Tahun 2020 ada apa? Adalah, tulis adalah tahun... siapa tahu ni memang pandai lah. Tahun apa? Dia adalah tahun lompat. Ingat tak lagi kita bincang apa itu tahun lompat? Okay, dah tahun lompat tu dia berkaitan dengan bulan Februari, yang mana bulan Februari tu dia akan ada sampai 29 hari. Betul lah, ada 29 hari. Okay, dia hanya berlaku 4 tahun sekali. Lepas tahun 2020 tambahlah 4. Berapa 4 tahun lagi akan jadi, 4 tahun lagi akan jadi, 4 tahun lagi akan jadi. Sebab apa dia terjadi? Sebab ini berkaitan dengan peredaran bumi. Jadi inilah alasan dia. Sebab tahun 2020 adalah tahun lompat. Tahun lompat tu adalah di mana bulan Februarinya ada 29 hari. Dia berlaku setiap 4 tahun sekali sahaja. Macam World Cup lah. Okay, baik, settle. Senang je soalan A kan. Baik, tengok soalan B pula. Rajah menunjukkan 6 keping kad nombor. Nampak tak dekat sini? Semua kad nombor itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Apakah kebolehjadian jika Azim mengambil sekeping kad nombor perdana? Okey, maksud dia dekat sini, nombor ni kita masukkan dekat dalam kotak. Lepas tu dia cakap Azim nak ambil, apakah nombor yang dapat tu nombor perdana. Awak tengok sini, nombor perdana. Ingat tak lagi nombor perdana tu apa? Nombor perdana tu adalah nombor ketua dia 2,
Okay, nombor yang tak boleh bahagi dengan 2 dan tak ada kawan lain yang boleh tolong. Okay, jom kita tengok siapa yang kita tengok nombor perdana. Okay, nombor yang pertama adalah 15. 15 ni nombor perdana ke tak? Okay, nombor perdana tu nombor yang tak boleh bahagi dengan 2. 15 tak boleh bahagi dengan 2, tapi ada kawan tak boleh tolong. Ada nombor 3. Jadi dia bukan nombor perdana. Okay, ini nombor biasa. Okay, tak apa, kita biar. Okay, 11 pula. 11 boleh bahagi dengan 2 tak? Tak boleh. Ada tak kawan kawan lain boleh bahagi dengan 11? Tak ada. Jadi 11 adalah nombor perdana. Okey, kita tik nombor perdana. Okey, 21 boleh bahagi dengan 2 tak? 21 tak boleh bahagi dengan 2, tapi ada kawan boleh tolong. 7 darab 3 21. Jadi dia bukan nombor perdana. Okey, 17 nombor perdana ke tak? 17 tak boleh bahagi dengan 2. Ada tak sifir yang boleh tolong dapat 17? Tak ada. Jadi 17 adalah nombor perdana. 18 bukan nombor perdana sebab 18 boleh bahagi dengan 2. Okey, lepas tu awak tengok 13. 13 ni nombor perdana ke tak? 13 boleh bahagi dengan 2 tak? 13 tak boleh bahagi dengan 2 dan tak ada kawan lain yang boleh tolong. Maksud dia ada tak sifir apa, darab sifir apa dapat 13? Tak ada. Okey, jadi 13 ni adalah nombor perdana. Okey, kita tulis kat tepi ni. Perdana ada 3. Nombor bukan perdana, cikgu tulis nombor biasa. Nombor biasa ada 3 juga. Okey, betul tak? Nombor perdana ada 3. Nombor biasa ataupun nombor yang lain ada 3 juga. Semua ada 6 kan? Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6. Jadi, apakah kebolehjadian Azim nak dapat nombor perdana? Nombor perdana ada 3. Nombor bukan perdana pun ada 3. Jadi, bilangan dia sama. Bila bilangan dia sama, kebarangkalian dia, kebolehjadian adalah sama kemungkinan. Tulis sajalah jawapan dia. Sama kemungkinan. Itu je jawapannya. Tapi awak kena kenal pasti mana nombor perdana ke bukan nombor perdana. Okey, siapa tak dapat kenal pasti dia tak tahulah. Macam mana awak nak buat? Okey, 11, 17, 13 nombor perdana. 15, 21, 18 bukan nombor perdana. Cikgu ulang balik, nombor perdana tu nombor yang boleh yang tak boleh bahagi dengan 2 dan tak ada kawan lain boleh tolong. Okey, faham 21 memang tak boleh bahagi dengan 2, tapi 3 boleh tolong. Okey, 7 darab 3, 21. Settle untuk soalan pertama. Jom kita pergi soalan yang kedua. Ini kacang ni, kita pernah buat lagi, betul tak? Okey, rajah 3 menunjukkan berapa biji buah apple dan pisang di dalam sebuah kotak. Okey, kalau macam ni kita kira siap-siap lah apple ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apple E cikgu tulis E ada 8. Pisang ada 2. Kita tahu apple lagi banyak. Soalan dia tanya, Zaid memilih buah secara rawak. Maksud dia ambil tangan dia masuk dalam kotak. Tandakan tik pada kebolehjadian Zaid mendapat buah pisang. Buah pisang ada 2, apple ada 8. Pisang nilai dia sikit, apple banyak. Jadi bila sikit, kecil, jadi jawapannya adalah kecil kemungkinan. Awak tik je lah kat kecil kemungkinan. Jangan cakap pasti, tahu tak? Cikgu, bukan pasti ke? Sebab pisang memang ada dalam tu. Ya, pisang memang ada. Tapi boleh awak dapat apple juga sebab apple lagi banyak. Bila dia cakap pisang, awak kena tengok bilangan dia. Bilangan dia sikit, jadi kecil kemungkinan. Itu je alasan dia. Okey, awak nampak tak? Tiba-tiba soalan dekat bawah ni dia cakap hitungkan peratus buah pisang daripada keseluruhan buah yang ada dalam kotak. Okey, kalau ikutkan soalan-soalan tahun lepas, dia memang macam tu. Tiba-tiba soalan kebolehjadian, tiba-tiba bawah tu dia letak soalan peratus lah, soalan operasi lah, supaya nak awak pening sikit. Tapi awak jangan risau, kita buat sama-sama, tak ada masalah ni. Hitungkan peratus, kira peratus, hitung peratus, nyatakan peratus. Nak kena ada 2 jenis peratus. Satu tu adalah peratus bila kita jumpa simbol terus perkan dengan 100%. Satu tu ingat tak lagi? Kalau ingat tak lagi peratus jenis apa? Kepala Ifan. Kepala kita per dengan kepala Ifan darabkan dengan 100%. Kita buat. Kepala kita kecil, per dengan kepala Ifan kan besar sikit, darabkan dengan 100%. Ini formula ni kita pakai bila dia minta kita peratus. Okey, baik. Lepas tu kita tengok dia suruh kira peratus apa? Peratus buah pisang. Maksud dia nak buah pisang daripada keseluruhan buah, tahu tak? Okey. Lepas tu kita kira. Cikgu padam dulu Okey, ni cikgu padam. Okey, dia nak buah pisang. Buah pisang ada berapa? Buah pisang ada 2. Jadi kita tulis 2. Perkan. Okey, bawah ni ramai orang silap. Ramai orang perkan dengan 8. Betul tak per dengan 8? No, dia nak daripada keseluruhan. Maksud dia semua buah ada berapa? Ada 10. Tulis 10.
Okay, lepas tu kira lah berapa peratus. Okay, kalau macam ni kita boleh potongkan. Betul tak? 1, 1. Lepas tu 2 darabkan dengan 10, kita akan dapat 20. 20 bahagi 1 tak payah buat lah, memang confirm kita akan dapat 20. Jadi jawapannya adalah 20%. Ini je lah maksud dia, buah pisang ada 20% dalam tu. 20% bersamaan dengan 2 buah pisang. Okay, ingat tau, bukan per dengan 8. Ramai orang per dengan 8 sebab dia ingat atas pisang, bawah apple. No, dia bagi tahu daripada semua buah, termasuk sekali dengan pisang yang ada tu. Okay, settle untuk soalan 2. Okay, selesai. Kita hanya buat hari ni 2 muka surat je. Soalan pertama dengan soalan yang kedua. Awak tengok video, lepas tu awak selesaikan. Cikgu rasa dah tak ada apa-apa. Kalau ada sebarang masalah, boleh PM atau mesej cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.